Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ini muliakan para imam, jawatan kuasa surau muslimin muslimat rahmat Allah. Alhamdulillah kita merafak syukur masih lagi diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat pula kita sama-sama untuk berada dalam majlis ini pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita sambung hadis yang ke-17 dalam bab iman, ya. Dalam bab iman, kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-17. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Summa yaqulu Allah Ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya awil hayat awil hayah. Syakka Malik. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sayli. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, setelah penduduk syurga masuk ke dalam syurga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang ada iman di dalam dadanya walaupun sebesar biji sawi. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Macam itulah iman, tuan-tuan. Kalau ada sedikit pun di dalam dada seorang ni, dia boleh melepaskan orang itu daripada neraka setelah menanggung azab yang pedih lah, kan, ya. Jadi lalu dikeluarkan mereka itu, tapi tubuh mereka itu hitam, macam arang. Kerana itu mereka dilemparkan ke dalam sungai. Nama sungai itu sama ada sungai Haya, Haya ni malu lah, atau sungai Hayah, hayat, nyawa, hidup, ya. Haya malu, hayat ta marbutah, hayah yang itu hidup. Sama ada Imam Malik kata, saya tak pasti sama ada sungai malu atau sungai kehidupan, macam itulah lebih kurang, ya. Kemudian bila dicampakkan ke sungai itu, tubuh mereka berubah bagaikan benih yang tumbuh sesudah banjir. Tidakkah engkau lihat benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Maknanya walaupun asalnya hitam seperti arang, bila dicampak ke sungai itu, ya, dia menjadi baguslah, jadi baik, ya. Okey, jadi pertama, tuan, Allah sediakan bagi manusia ni satu balasan.
Bagi orang yang beriman, beramal soleh, tempatnya di dalam syurga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kufur, orang yang derhaka, tempatnya di neraka. Dan manusia ini semua akan dibalas atas perbuatannya. Maka yang berhak masuk surga dan masuk surga, yang berhak untuk masuk kekal dalam neraka tu kekal dalam neraka kan. Lalu Allah Ta'ala perintahkan pula kemudiannya. Ini orang yang ada iman tapi mungkin tidak ada amal solehnya. Mungkin. Ataupun tak banyak amal solehnya. Dosanya lebih banyak mengatasi pahalanya ke atau bagaimana. Ya. Tetapi yang penting dia bukan mati dalam keadaan syirik. Ya. Jadi ada pengucapan ikhlas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu dia katakan ada satu hadis orang yang minta supaya jasad dia ni bila dia mati dibakar. Bila ditanya dulu besok dekat akhirat, kenapa kau minta bakar? Ya. Sebab dia takut dengan Allah Ta'ala, jadi dia minta bakar. Itu pun kerana ada takut itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya ada takwa juga, ya. Ada keimanan. Tapi kadang-kadang kita nyatakan benda-benda macam ni kita takut orang jadi ambil mudah. Alah macam tu pun boleh masuk syurga, ini kan pula. Itu seramnya begitulah. Kerana kita ambil mudah, ya. Jadi kita hakikat iman itu memang balasannya syurga. Dan kena tahu azab neraka itu bukan jalan-jalan. Sebab itu orang yang masuk neraka ni, yang akhirnya ni dah dikeluarkan orang yang layak masuk syurga, Allah masih lagi kata kepada malaikat, kalau ada siapa-siapa yang ada iman dalam diri dia je, keluarkan. Ya? Maka dikeluarkanlah. Ya? Itu yang ada hadis yang menyatakan tentang bagaimana orang yang terakhir masuk syurga dan sebagainya lah kat situ ya tuan ya. Tapi keluar itu dah hitam legam apa semua, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cucilah senang cakap ya mereka-mereka ini ya. Jadi moga-moga kita ni tak jadilah golongan yang sebegitu kan. Tapi jangan overconfident kata kita takut ya. Jadi kita kena lebih usaha kita lah untuk sama-sama dengan amal-amal soleh lah ya, amal-amal yang baik. Bila saya sebut amal soleh tu, tuan-tuan jangan nampak cuma surau, cuma kuliah, cuma derma, bukan itu. Amal soleh ni semua perkara-perkara kebaikan yang kita buat. Baik dengan jiran, tolong orang, ya, ziarah orang sakit, pergi kerja cari nafkah, itu semua amal soleh. Ya. Apabila kerja-kerja kita itu tidak bertentangan dengan syarak, kerana kita adalah khalifah. Ya. Bila kita buat kerja, contohnya katalah kita berniaga, buka kedai, orang mudah nak dapat barang, itu semua memudahkan kehidupan orang lain. Walaupun mungkin niatnya nak untung, kan? Banyak orang niatnya nak untung aja kan. Tukar sikit niatnya, niaga ni nak tolong orang lain. Tapi ambil untung jugalah. Kalau rugi je, tutup kedai, nanti tak boleh tolong orang lagi. Kan? Ya. Tapi orang yang niat nak tolong orang lain ni, dia tidak akan mengambil untung yang berlipat-lipat kali ganda lah kan. Ya. Okay. Jadi iman tadi ya, iman balasannya syurga. Walaupun sebesar zarah. Sebab tu la ilaha illallah tu ada hadis yang lain mengatakan man qala la ilaha illallah dahul jannah. Barang siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia akan masuk syurga. Ya, jadi bertepatan juga dengan hadis ini. Okey, kita terus hadis yang ke-18 lah. Juga hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana naimun ra'aitun nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumusun minha ma yablughu sudya
wa minha ma duna dzalika wa uridu alayya Umar bin al-Khattab wa alaihi qamisun yajurruhu qalu fama awwalta dzalika ya Rasulullah qala ad-din. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, aku bermimpi dalam tidurku seolah-olah aku melihat manusia dihadapkan kepadaku. Baju mereka di antaranya ada yang sampai ke dada dia, ke susu dia. Ada yang kurang dari itu. Dan aku melihat Umar bin Al-Khattab dihadapkan kepadaku sedangkan bajunya dihala-halanya kerana sangat dalam. Maknanya Nabi kata aku mimpi orang datang setengahnya pakai baju tu tak sampai badan pun. Setengahnya sampai dada je. Tapi bila Umar datang ni bajunya panjang. Itulah. Jadi sahabat bertanya, apa takwil mimpi anda itu ya Rasulullah? Nabi kata agama. Maknanya apa? Maknanya dalam atau dangkalnya baju seorang yang Nabi lihat dalam mimpi itu menunjukkan paham atau tak paham, beramal atau tak beramal dengan agama ni. Ada orang yang rasa cukup beragama dengan buat yang wajib saja. Kan? Tapi Umar bin Al-Khattab, Nabi lihat dia sebagai orang yang melaksanakan agama dengan sempurna. Maknanya pakaiannya itu berjela-jela panjang kan. Menunjukkan kepahaman agama dan mengamalkan agama. Jadi daripada hadis ni kita nampak bahawa Islam ni dia bukan sekadar mengaku dan tak ada apa. Dia ada tuntutan-tuntutannya. Menjadi seorang Muslim ni ada tuntutannya yang perlu dilaksanakan semampu mungkin, sebaik mungkin. Maka tuntutan-tuntutan yang wajib tu memang kena buat lah. Semayang, puasa bagi mereka yang masih larat puasa lah, kan. Tengok gaya masih larat lagi semua ni. Walaupun menyanda ni larat lagi puasa lah kan. Aku nak sadar lah, tak dosa lah. Tapi masih insyaAllah larat lagi. Tapi kalau yang dah memang tak boleh puasa tu bayar fidyah lah. Ada baru ni kat surau mana ada seorang tu dia sakit jantung kan. Dan dia kata saya ni tahun lepas tak puasa sebulan kan. Dia kata boleh puasa ke tak boleh puasa? Doktor sakit jantung nak operate tak operate kan. Kalau puasa macam mana? Oh lemah kata dia. Tak biar puasa, bayar fidyah je kan. Bayar fidyah lah yang tahun lepas tu kata kan. Berapa ringgit nak kena bayar Ustaz kan. 30 hari kalilah 1/4 zakat. Kalau zakat RM7, 1/4 baru RM1.75 kali 30 hari baru apa 50 apa ringgit. Sampai RM55 pun kan. Bayarlah fidyahnya memang tak mampu. RM55 boleh kan. Dan saya cakap jangan suka sangat RM55 tahun ni dah hangan-hangan nak bayar tak nak puasa. Kalau memang tak larat tak apa lah kan. Ini pula tahun ni macam lepas tu tanya dia, doktor tangguh operate tu masalah apa? Takut dah sihat lah. Tak tahulah kata dia kan. Cubalah dulu kalau boleh puasa kan. Kalau rasa dah puasa lain macam dah rasanya nak pitam ke apa, bukalah kan. Dicubalah. Sebab kadang-kadang orang sakit jantung ni ada juga nak operate doktor kata dah sihat dah kan. Bila nak puasa orang kata nak sihat tak terima pula. Saya sakit jantung ni.
waktu nak puasa lah kan datang. Saya bukan nak ngata orang tu tak. Dia memang betul lah. Dia memang sakit betul. Okey. Jadi kita kena usaha bukan saja buat perkara-perkara yang wajib, tapi juga perkara-perkara yang sunat. Kita tambah amalan-amalan kita dengan puasa sunat dan menunjukkan Omar ni memang banyak perkara pandangan Omar ini bertepatan dengan agama. Sehingga berlaku contohnya peristiwa tawanan Badar kan. Nabi tanya, nak buat apa dengan tawanan Badar ni? Abu Bakar kata, kita bebaskan dengan syarat. Yang kaya bayar tebusan. Jadi harta dia boleh membangun ekonomi orang Islam. Yang tak ada duit tapi pandai, kena ajar orang supaya apa, pandai membaca ke apa umpamanya. Lepas tu ada lagi lah dia punya syarat dia. Tapi Omar kata apa? Bunuh je. Kan? Kita kena bunuh sebab kita serius nak laksanakan Islam. Tak ada toleransi ni orang yang serang kita ni. Kan? Jadi Nabi ambil pandangan Abu Bakar. Besok turun ayat menegur, patutnya ambil pandangan Omar. Kan? Jadi bila turun ayat tu dikatakan Nabi menangis. Abu Bakar pun menangis sebab dia yang bagi idea tu. Bila Umar datang dia tengok Rasulullah menangis, Abu Bakar pun nangis. Imam pun tanya kenapa dua-dua menangis ni. Dan Nabi kata sebenarnya Allah tegur, sepatutnya terima pandangan kau semalam tu. Umar pun menangis. Dia menangis kerana dia tak dapat meyakinkan Nabi untuk terima pandangan dia. Dia tak kata macam kita lah. Kita kalau kita betul orang tak dengar kan, orang dah cakap dah semalam. Kita macam tu lah kan. Lama dah aku bagi pandangan, tak buat-buat pun. Tu tengok, tak percaya kan. Kita gitulah. Umar tak tawadhu, merendah diri. Kan? Dia kata, sebab tu kadang-kadang bila kita berhujah kan, terutama tuan-tuan dalam perbincangan, dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat tu, kalau ada idea yang berbeza, gaduh je. Gaduh cakap lah, jangan gaduh tubuh. Tapi habis mesyuarat, jangan simpan dalam hati. Kerana bila kita nak buat satu keputusan, memang kita perlu untuk berbeza pandangan. Berhujahlah. Kan? Akhirnya pengurusi, biarlah pengurusi buat keputusan. Masing-masing ini dah sokong, ini tak sokong. Pengurusi, apa keputusan pengurusi? Kan, katalah pengurusi dia tengok ini ikut suara majoriti je lah. Okay, undi umpamanya. Siapa setuju, siapa tak setuju. Tengok-tengok yang setuju banyak, pengurusi penerima. Itu cara demokrasi. Ada juga ada tengok hujah dua-dua ni. Okay, saya sokong hujah ni. Tak ada undi-undi. Kena ikut pandangan ni. Walaupun dia 2 orang aja, yang 20 tak setuju. Boleh jadi. Karena dalam mesyuarat itu, seorang pengurusi tu dia kena fikir lebih daripada apa yang ahli fikir. Sebab yang 20 orang tu malas. Yang 2 ni je yang rajin. Jadi kalau dibuat keputusan tu yang 20 ni yang kena buat tu yang malas tu kan. Contoh aja ni kan. Tapi nak kitanya dalam mesyuarat itu ada keputusan demokrasi, ada keputusan autokrasi apa. Ya, jadi ada itu. Sebab tu bila nak mesyuarat, nak lantik pengurusi, jangan main lantik je. Kau je lah jadi pengurusi. Nanti habis semua ikut keputusan dia je. Orang cakap apa, siapa suruh lantik aku pengurusi, gitu kan. Kau cuci tandas kau, cuci apa ni, aku tengok aja. Contoh lah kan. Okay. Balik tadi, Omar orang yang itu satu daripadanya lah, banyak lagi ya pandangan-pandangan Sayyidina Omar ni dalam urusan agama. Termasuklah apabila khalifah umpamanya kan, Abu Bakar menjadi khalifah, Omar yang mencadangkan supaya Abu Bakar ambil gaji daripada Baitul Mal.
Asalnya tak. Abu Bakar ni dia niaga lah. Dia punya sumber pendapatan dia. Jadi ketua negara juga. Tapi pendapatannya dari niaga. Umar kata nak urus negara macam mana sibuk dengan niaga. Kan? Ambil lah gaji. Ya. Jadi akhirnya setujulah ambil gaji daripada Baitul Mal. Tapi yalah Abu Bakar pun orangnya dia takut nak ambil harta Baitul Mal, takut tidak halal kan. Dia ambil bagi duit belanja. Isterinya pula pandai berjimat. Simpan dah berapa lama adalah simpanan dia. Jadi bagi tahu dengan Abu Bakar. Kata yang belanja tiap bulan tu ada simpan sikit. Boleh tak nak beli emas? Abu Bakar kata apa? Maknanya dah lebih pulang balik Baitul Mal. Ha. Ini ikhlasnya. Kalau kita macam mana? Kenapa tak cakap? Kau tak boleh ambil lebih lagi kan? Okay. Kita macam tu. Oh dia tak. Ini sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga kan. Nah, jadi Omar juga pandangan dia. Banyak lagi lah kalau kita nak tengok pandangan-pandangan Omar yang terlaksana lah sampai hari ini. Okey, itu kalau nak cerita pasal Sayyidina Umar. Tapi yalah kena fitnah juga. Kan fitnah bunuh anak lah. Kan sebenarnya hadis berkenaan dengan bukan hadis lah, cerita-cerita yang mengatakan Sayyidina Umar bunuh anak sebelum dia Islam dan sebagainya itu fitnah. Fitnah yang untuk menjatuhkan Sayyidina Umar. Tetapi fitnah tu akhirnya menjadi perkara yang macam kehebatan Umar pula. Sebab waktu jahiliah bunuh budak apa semua, kan anak pun bunuh, tengok masuk Islam, bela Islam. Kan. Tapi sebenarnya dikatakan sebenarnya zaman jahiliah tu keluarga Sayyidina Umar yang banyak menyelamatkan perempuan-perempuan daripada dibunuh. Kan. Okey. Tak pula yang tu fitnah sebab Sayyidina Umar ya. Jadi Umar ni Nabi kata orang yang memang ilmunya banyak. Sebab tu ada tak silap saya kitab Fiqh Sayyidina Umar. Ada pandangan Sayyidina Umar pasal bab-bab agama ni lah. Okey, kemudian hadis yang ke-19. An Salim bin Abdullah an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'izu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Dari Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu dari ayahnya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan seorang Ansar yang sedang mencela saudaranya kerana saudaranya itu pemalu. Maka sabda Rasulullah SAW kepadanya, biarkanlah dia, sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman. Kan? Oh ni malu sangatlah, itulah kena maki apa semua kan. Nabi kata biarlah, malu tu sebahagian daripada iman. Malu ni bagus. Ya. Tapi janganlah jahil malu nak tanya. Tu takutlah kan. Kita tak tahu kena tanyalah kan. Jangan malu nak apa? Nak mengaji. Tak tahu ngaji kan. Nah tu jangan malu. Jumpa ustaz. Kita ni jangan malu lah kata tak tahu lah. Kan. Macam saya pun tadi ada urusan macam mana. Tanya orang. Kan. Walaupun kita ni bos dia ke apa, saya tak tahulah macam mana benda ni. Kan. Apa nak malu? Kita tak tahu. Supaya kita boleh tahu. Kan. Tapi banyak orang yang akhirnya malu-malu ni, akhirnya ilmu pun tak dapat. Ya? Tetapi perasaan malu, terutamanya malu dalam perkara maksiat. Benda yang makruh, nak buat pun malu. Contohnya kan. Walaupun mungkin kita tahulah benda tu dah difatwakan haram lah umpamanya kan. Tapi kita masih lagi ketagih ni. Nyorok-nyorok lah. Kan? Berusaha untuk berhenti dah nyorok-nyorok, malu lah. Ini depan-depan orang. Kan? Belum keluar pintu surau lagi kan. Dah keluar dari poket tu.
dah nak masuk mulut. Contohnya lah kan. Jadi kena malu lah nyolok kat rumah ke, nyolok kat bilik air ke, nyolok mana lah yang biar orang tak nampak lah benda-benda yang uh, telah difatwakan haram tapi kita tak boleh lagi. Sambil kita berusaha untuk menghindar tu kan, kita malu untuk buat benda tu. Jangan pula kita berbangga kan. Sebab tu kita lah mungkinlah dulu nakal kan. Apa-apa yang dibuat waktu muda kan. Kita jangan bangga jahat kita dulu tu. Kan? Tak biasa cerita lah dengan anak-anak, dengan kawan-kawan yang muda. Aku dulu muda. Apa tak buat? Bangga pula dengan jahat yang tu. Malu. Ya? Jadi cerita, kalau nak cerita. Pernah lah sekali dekat surau ada budak. Bising lah budak bising. Dia cakap orang tu tegur lah budak-budak bising tu. Allah Ustaz, malu nak tegur budak-budak bising. Saya dulu lagi teruk daripada tu. Apa yang kita teruk daripada dulu tak usah cerita lah. Kan? Mungkin dulu waktu muda dia keluarlah segala cerita-cerita. Tapi yalah cerita kat surau juga. Kan? Kalau nasi ambeng tu Ustaz, kempol ni hilang dululah. Kan? Tak berhenti lah. Tak payah cerita lah yang tu. Kan? Tu je lah mana-mana yang tak baik yang kita nampak budak-budak ni tegur-tegur lah. Yang kita buat tak baik dulu tu jangan cerita dengan orang. Malu. Apatah lagi benda yang Allah Ta'ala dah tu ada hadisnya menjelaskan. Apabila perkara tu Allah Ta'ala dah lindung, Allah Ta'ala dah hijab, kenapa kita nak aibkan diri kita dengan cerita benda yang tak baik yang kita buat dulu tu? Jadi tak payah. Malu dengan perkara-perkara maksiat yang pernah kita lakukan. Jadi kena ada malu lah. Malu nak dedah aurat. Umpamanya kan. Ini tak malu dedah aurat kan. Tengok di sini. Okey. Hadis yang ke-20. An Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum ala Allah. Dari Ibnu Umar katanya Rasulullah SAW sabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan supaya mereka menegakkan solat, membayar zakat. Apabila yang demikian telah mereka lakukan, maka darah dan harta mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali kerana alasan-alasan Islam. Sedangkan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Pertama sekali bila dikatakan aku diperintah untuk memerangi manusia ni, bukan kita suka nak perang. Maknanya kita kena membela diri, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan agama. Bukan nak paksa orang masuk Islam. Kerana memaksa orang masuk Islam ataupun pengucapan syahadah yang tidak disertai dengan keyakinan dalam jiwa, tak jadi Islam pun. Kan? Katakan kita suruh orang masuk Islam, dia pun mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dalam hati dia menyumpah macam-macam kan. Tak jadi Islam pun. Sebab Allah mengatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kerana di antara kebenaran dan kebatilan itu sudah sangat jelas. Okey, itu maksud memerangi kat situlah. Okey. Kemudian
apabila manusia ni dia dah masuk Islam, dia sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, kalau kita tak sembahyang, kita dah bincang dulu dalam bab hukum meninggalkan sembahyang dan hukuman meninggalkan sembahyang. Dalam bab hudud tu, kan? Orang yang meninggalkan sembahyang ni, tuan-tuan buka balik dalam kitab Syafi'i tu, kitab fiqh mazhab Syafi'i hijau yang kita dah katam tu, sama ada dia tak sembahyang kerana kufur atau dia tak sembahyang kerana malas. Kalau dia tak sembahyang kerana kufur, tak nak taubat, ni ringkas cerita lah ni. Hari tu dah cerita panjangan dalam ringkasnya, taklah dibunuh dan tak boleh disembayangkan kalau dia tak sembayang kerana kufur. Tapi kalau tak sembayang kerana malas, tak nak taubat juga, bunuh, mandikan, sembayang jenazahnya ke bumi, buang Islam. Kan? Yang itu maknanya halal darah dia. Ya, atas hukum agama. Ataupun orang yang salah didapati bersalah, sabit kesalahan, bunuh orang, maka dia kena kisos, bunuh balas. Itu pun kita dah bahas dalam bab kanun jenayah syariah, kan? Banyak dah ilmu tuan-tuan ni, kan? Ya? Kanun jenayah syariah dah belajar, kan? Fake tu dah habis lah, kan? Satu kitab tu, kan? Jadi ulama tuan-tuan ni, kan? Ilmunya banyak, ya. Adapun perhitungan keadilan serah pada Allah Ta'ala, maknanya bila kita nampak orang sebelum tu dia kafir ke, dia banyak buat dosa ke, kemudian kalau dia sembahyang, dia keluar zakat lah, urusan-urusan maksiat-maksiat dia tu serah ke Allah Ta'ala. Kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah tak ampunkan, Allah tak ampunkan. Begitu juga dengan orang yang telah dihukum tadi tu. Ya, bila dihukum, Allah Ta'ala nak ampunkan, hak Allah Ta'ala. Allah tak ampunkan, hak Allah Ta'ala juga. Sebab itu hukuman-hukuman yang dilaksanakan ke atas penjenayah itu, di samping dianya itu boleh menghapuskan dosa, ya, tapi juga dia bukan satu jaminan. Sebab itu bagi orang yang merompak dan sebagainya, kan, bunuh orang, ya, hukuman dunia terima, dekat akhirat boleh jadi dia akan disiksa lagi, ya. Okey, itu hadis yang ke-20. Kita pergi kepada hadis ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Qala imanun billah wa rasulih. Qila thumma madza? Qala al jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrur. Ya. Dari Abu Hurairah, katanya ada orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, apa amal yang paling utama? Tuan-tuan, Nabi jawab soalan-soalan macam ni, kalau kita perhatikan, jawapannya macam-macam. Saya kira jawapan Nabi itu berdasarkan kepada suasana waktu itu dan juga kemampuan orang. Ya. Dalam hadis yang ini, bila Nabi ditanya, apa amal yang paling utama? Nabi jawab, percaya kepada Allah dan Rasul. Maknanya paling utama dalam hidup ni, dalam hadis ni, beriman pada Allah dan juga Rasul. Ya. Ada hadis lain Nabi kata birrul walidain, buat baik dengan mak bapak. Mungkin yang tanya tu tak berapa baik kot gitu, mak bapaknya. Mungkin, ataupun dalam Nabi nak jawab tu, yang tanya tu baik dah, tapi yang lain tu kurang baik dengan mak bapak dia. Jadi bila kata apa yang paling baik, Nabi tengok ni semua tu apa nak baik dengan mak bapak ni, yang paling baik baik dengan mak bapak. Boleh jadi begitu.
Apa yang paling baik? Bangun malam. Apa yang paling baik? Jihad. Ada macam-macam Nabi jawab. Ya, tapi yang ini Nabi kata al-imanu billah wa rasulih. Hendaklah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Satu. Kemudian ditanya lagi, lepas iman apa lagi? Jihad. Jihad ni maknanya berusaha keras berjuang. Tuan-tuan bila jihad ni jangan nampak perang aja. Ya. Jihad ni maknanya kesungguhan kita melaksanakan agama pun jihad. Ya. Susah nak bangun pagi, subuh jemaah, jihad. Kan? Jihad sembahyang subuh. Saya rasa buat kempen kot ya. Nah, sekarang orang kempen apa subuh seperti Jumaat kan. Bagus juga. Saya tadi dapat iklan hujung bulan ni masjid mana panggil Samsul Debat kan untuk subuh Jumaat. Target 1,000 orang. Oh, bagus juga kan ya. Baru ni kat mana yang sampai tak muat tempat nak sembahyang Jumaat sampai sembahyang subuh sampai 2 kali. Kan? Kat Johor kan, sembahyang subuh sampai 2 kali tu, Jumaat pun tak 2 kali kan. Tapi besoknya tak ada orang pula kan. Jadi belum istiqamah. Bagus dah, bagus, cuma belum istiqamah ya. Jadi nak kena istiqamah pula kan. Jadi kita ni begitu juga ni, kena istiqamah. Jadi bersungguh, bukan sembahyang subuh je lah, semualah ya. Kita bersungguh untuk agama, tu jihad. Ya. Kalau suruh perang lagi lah bagus kan, kalau boleh yang itu. Ya, tapi jihad ni jangan nampak dari sudut apa perang nyawa sajalah ya, gak ada nyawa saja, tapi juga banyak juga perkara-perkara lain masuk. Dulu kita ada kempen jihad ekonomi dan sebagainya kan ya. Jihad. Ya jihad fi sabilillah maknanya jihad pada jalan Allah. Kila summa madza? Kemudian tanya apa lagi? Qala hajjum mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Taala kerana memenuhi ketetapan haji lah. Kan? Ada orang pergi haji, tapi bayang haji, sepanjang haji mulutnya ngomel lagi, tak puas hati aja, kan? Sambil tawaf sambil mengumpat lagi, kan? Sambil tawaf sambil maki orang, kan? Apa tolak-tolak orang lah, itulah, inilah, ada aja, kan? Macam mana nak dapat haji yang mabrur? Kan? Jadi haji mabrur ni orang pergi haji kan, dia apa? Rafasa wal fusuq wal isyan, apa ayat dia tu? Apa pula ayat dia? Kita kena tinggallah segala benda-benda yang fasik, maksiat, pergaduhan, permusuhan, ini semua kita ngelak ya. Jadi haji yang mabrur. Jadi kena berusaha lah tuan-tuan. Tuan-tuan semua yang belum pergi haji ni dah daftar ke belum? Dah ya. Dah daftar, cukupkan duit merayu ya. Semalam anak saya daftar haji, tengok gilirannya tahun 2170 berapa lah. Saya kata ni kau mati hidup balik baru boleh pergi ni kan. Okay. Jadi cukupkan duit merayu lah kan, itu je lah kaitan. Okay, wallahualam. Kita berhenti kat situ dulu sampai hadis yang ke-21. InsyaAllah kita sambung lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.